Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami berkumpul ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas kau kumpulkan kami di tempat yang mulia ni ya Allah. Kau perjalankan kami duduk di tempat yang mulia ni ya Allah. Ya Allah, aturlah kehidupan kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami mengatur diri kami sendiri ya Allah. Kami tak berdaya ya Allah. Kami tiada kuasa ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami tak punya ilmu ya Allah. Kami tak dapat tahu apa-apa melainkan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak nikmat-nikmat yang kau curah kepada kami ya Allah. Daripada kami lahir, daripada alam roh hingga sekarang, nikmat-Mu tidak pernah berhenti ya Allah. Ya Allah, Engkau cinta kasih kepada kami dengan berbagai-bagai nikmat-Mu. Itu tanda bukti yang jelas Engkau cinta kasih kepada kami ya Allah. Dan kami ya Allah menggunakan nikmat-nikmat-Mu dengan berbuat kesalahan, buat keakuan diri, buat masalah, berbalah-balah dengan-Mu ya Allah, mengaku ada keakuan diri. Tak ada tersembunyi bagi-Mu ya Allah atas kesalahan kami ya Allah. Kami mengaku ya Allah di hadapan kekuasaan-Mu ya Allah. Kami mengaku di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Seluruh yang di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan-Mu ya Allah. Seluruh yang di langit dan di bumi tunduk di bawah pemerintahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, mohon benar-benar ya Allah keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, berat sangat ya Allah beban-beban dosa yang kami tanggung ya Allah. Iaitu banyak kami melakukan kesalahan yang berat, iaitu keakuan diri kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Lihatlah wajah kami yang malang ni ya Allah. Kerana kami telah berbuat kesalahan ya Allah. Betapa beraninya kami mengakui keakuan diri kami ya Allah. Sedangkan itu semua adalah kuasa dan iradat kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tukar. Kami mengatakan kami berkuasa ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami. Berat benar kesalahan kami ya Allah. Jika Kau bebankan di bahu kami kesalahan kami, nescaya bumi taklah dapat memikulnya Allah. Jika Kau bebankan kesalahan kami di bahu kami ya Allah, nescaya langit tak dapat nak menutupkan banyak salah kami ya Allah. Kami malu ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi ya Allah, melainkan Engkau-Lah ya Allah yang dapat mengampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Hanya Engkau-Lah harapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kekotoran yang masih berlegar dalam diri kami, sikap kami iaitu keakuan diri kami, sifat mazumah, sifat sombong, riak, takbur, ujub, sum'ah masih berlegar, kotor dan najis ya Allah. Dalam hati kami masih kotor ya Allah. Tidak ada air lautan yang ada di sekian alam ini yang dapat membersihkan jiwa kekotoran kami, melainkan Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang boleh membersihkan jiwa kami ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah. Kami tak mampu ya Allah. Ya Allah, supaya hilang sifat-sifat keakuan diri kami ya Allah. Cabutlah ya Allah sifat-sifat keakuan diri kami ya Allah, supaya kami sentiasa mengesakan-Mu seperti mana Engkau mengesakan diri Engkau sendiri ya Allah. Ya Allah, kami telah dapat pengetahuan daripada sisi-Mu ya Allah. Jika Engkau tak memberikan pengetahuan di sisi-Mu, nescaya kami ini jahil ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah. Peliharalah kami ya Allah. Tempalah hidup kami ya Allah. Jangan Kau biar kami menempa diri kami sendiri walau sesaat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika dahulu belum Kau terima permohonan kami, falyastajibu li ya Allah, pada hari ini Kau makbulkanlah doa kami. Bersihkanlah jiwa kami. Hanya Engkau-Lah yang boleh bukakan hidayah, supaya kami dapat menyempurnakan hidayah-Mu ya Allah, iaitu dalam kehidupan kami sentiasa kami menyatakan, mengesakan-Mu ya Allah, membesarkan-Mu hingga hilang keakuan diri. Yang Engkau saja ya Allah yang dapat membuangkan keakuan diri dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Dan kurniakan kepada kami ya Allah rezeki yang dapat kami lebur ya Allah. Warzuqnil fana'a anni ya Allah.
warzuqnil fana'a anni ya Allah, warzuqnil fana'a anni ya Allah. Ya Allah, juga dalam keadaan ini ya Allah, Kau telah dudukkan kami dalam majlis agung ini ya Allah, majlis agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkanlah ya Allah supaya kami dapat menghirup ya Allah, menghirup makanan-makanan, santapan-santapan rohani, supaya kami sentiasa asyik denganmu ya Allah, hingga lupa kami kepada yang lain ya Allah. Ya Allah, seperti mana kami di alam ruh 4000 tahun dahulu hanya asyik kepadamu ya Allah, dengan syafaat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami akan jahil ya Allah. Dengan sebab adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami dapat mengenalmu ya Allah. Ya Allah, letakkanlah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqam mahmud, tempat yang paling terpuji di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya minta maaf banyak-banyak. Saya ni duduk di atas, padahal semua yang hadir ni adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf supaya dapat kita menambahkan lagi penambahan iman, mengukuhkan lagi apa yang Allah bagi kepada kita. Sempurnanya iman tu tadi, iaitu sempurnanya hidayah yang Allah bagi. Kita minta pada Allah, Allah aja yang boleh sempurnakan setelah diberi pada hidayah. Bagi kita hidayah, kita minta Allah sempurnakan hidayah yang dibagi. Iaitu dengan mana? Setiap pernafasan kita, setiap nafas naik turun kita, sentiasa kita rasakan Allah lah yang menguruskan. Pandang nafas kita naik, Allah yang naikkan. Turun, Allah yang turunkan. Berhenti, rasa. Berhenti tu rasa, Allah yang bagi rasa. Jadi sesungguhnya dia semua, tak ada kita. Ini skill ataupun ini satu rumusan, dia panggil tadi petua, fatwa daripada Rasulullah SAW, untuk supaya kita hilang keakuan diri kita. Betul-betul kita menyaksikan tak ada kita, la asyhadu alla, kita menyaksikan, naik saksi tak ada semua. Sekalian alam ni dah tak ada. Habis tu nampak lagi, itu menunjukkan, menyatakan yang ada tu hanya Allah SWT. Kita hidupkan. Dah sampailah waktunya untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan Allah SWT. Dah sampai waktu dia dah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kurniaan di kita pada malam ini. Alhamdulillah. Ya, Allah nak memudahkan kita. Allah selalu mudahkan kita. Allah terlalu sayang kepada kita. Allah pilih kita. Apa sekalian yang banyak ni, banyak lagi manusia, tapi kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Bukan sebab kita ni amal baik. Tak ada. Bukan sebab itu Allah pilih kita, sebab Allah tu sayang. Jadi kita pula jangan pula kita ibadah pada Allah, ada sesuatu selain kita betul-betul cinta kepada Allah terus. Jangan ada sebab nak tu, nak ni. Jangan adakan harapan lain. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi an qadzarak. Buang. Betul-betul menuju kepada Allah. Ilahi anta maksud aku engkau ya Allah, supaya engkau hilangkan keakuan diriku. Kalau kita datang begitu selalu nak pergi kepada Allah, berjalan, berlari, Allah datang peluk kita. Berlari kita jalan nak menuju kepada Allah, sepantas kilat Allah peluk kita, hilang kita dah. Begitu sekali Allah sayang. Allah menurut persangkaan kita, yakin kita tu, yakin betul-betul, hakul yakin. Hingga kan kita tak nampak yang lain ada kuasa dah. Kita sendiri pun tak ada lemah, orang lain tak ada kuasa kita. Hingga ke nafas kita naik turun pun Allah yang naikkan, turunkan.
Nikmatnya hidup kalau dah berkehidupan dengan Allah. Sampai Rasulullah SAW bagi tahu, tiada yang pahit kalau orang dah betul-betul mengesakan Allah. Tiada pahit hidup dia. Manis saja, mana pergi pun, campak duduk di mana pun. Ya, apa pun kena keadaan dia, ujian macam mana, dia tetap tenang dengan Allah. Ini yang kita nak. Ini yang Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sampaikan ini dengan nyata dan jelas, supaya kita jangan ragu lagi. Kita berkehidupan dengan Allah, bukan kita bersatu amalan kita duduk nakkan syurga. Bukan saya cakap syurga tu tak ada, syurga tu ada, tapi Allah jadikan bukan untuk tujuan kita itu. Tujuan kita innalillah wa inna ilaihi kita ni datang daripada mana dan akan pulang kepada Allah. Mana Allah ada sana, Allah sini, tak. Sebenarnya maksud ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu maknanya kita tak ada, yang ada hanya Allah. Ada orang dah sampai ke tahap habis kita kat mana? Nak tanya kita kat mana lagi? Tak ada. Pasal dah lama sangat dah rasa ada, susah nak rasa tak ada tu, susah pula hati. Tapi bila kita dah dapat petunjuk, bila Allah leburkan Nabi Musa dengan cahaya di Bukit Tursina, ya Allah, seronoknya Nabi Musa. Bila dileburkan, difanakkan tadi, dimatikan oleh Allah Ta'ala, maknanya dia dah rasakan Allah aja, tak ada Musa dah. Bila dia sedar balik nikmat, dia kata dia yang paling kuat beriman kepada Allah. Dia yakin betul-betul kepada Allah, dia tak mau ada lagi keakuan diri. Seronoknya tadi situ. Di situlah tempat yang paling nikmat. Itulah yang dinamakan benteng Allah. Bukan benteng Allah saya dah cakap tadi, benteng dalam tembok, kita nyorok belakang tembok tu, belakang besi ke apa tak. Duduk dalam gua ke tak. Benteng Allah tu tak ada keakuan di. Ini hadis qudsi, Allah bagi tahu. La ilaha illallahu ismi. La ilaha illallah tu tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada, semua yang ada hanya Allah. Siapa yang faham sampai ke situ, dia berada di dalam benteng tu. Dan siapa yang duduk dalam benteng tu, Allah sendiri jamin keamanan. Itu para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, dan insya-Allah kita nak duduk di situ. Kehidupan kita adalah itu. Mengesakan Allah, menombor-satukan ilahun wa, menombor-satukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Ya. Jadi kita tengok gerak-geri kehidupan kita. Ya, kita makan gerak-geri makan tu. Makan kita pernahkah kita makan dengan Allah? Ini kita dah sampai kepada maknanya dah kenal pada Allah. Bila kita dah dikenalkan Allah, maka kita tak boleh lagi makan tu kita yang suap. Tak. Minum kita ini kudratullah. Ini Allah yang suapkan. Dia jadi kasih sayang. Dia minum tu pun gerakan dia angkat tadi, dia bukan dia dah, Allah yang suap. Bila kita makan atau minum, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bila kita makan minum, tahu Imam Junaid Al-Baghdadi? Dia adalah wali Allah yang besar. Ya? Jadi dia ni kalau minum, dia kata kita perlu yang suapkan kita. Pernah tak Allah suapkan kita? Ini sebab ni kudratullah. Jadi dia yang angkat kudratullah, yang suapkan kita siapa? Kalau kita makan, kita makrifatkan kudratullah yang suap kita, dia kata insya-Allah darah daging yang tumbuh dengan makrifat kita bahawa Allah yang suapkan takkan buat derhaka kepada Allah. Dan darah daging yang tumbuh daripada kita makrifatkan Allah yang suapkan kita takkan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tu pasal orang-orang begini dia amalkan, dia dah tak ada keakuan diri. Maksiat dah tak buat. Allah bersihkan dia. Makanan-makanan dia bukannya halalan thayyibah. Kita makan memang makanan tu halal, tapi belum tentu lagi thayyibah, baik. Jadi nak baik tu kita kena olahkan.
Bukan makanan tu bukan boleh jadi kita kuat, tapi makanan tu jadi kita kuat untuk mengesahkan qudratullah. Bukan makanan tu menyebabkan kita buat derhaka pada Allah. Kita tak mau jenis makanan yang kita makan halalan thayyibah supaya makanan tu buat kita lalai pada Allah, buat ada keakuan diri, buat ada sombong lagi ya Allah. Kita tak nak. Kita niat makan tu tadi nak mengesahkan Allah, tak mau ada lalai, tak mau rasa keakuan diri. Ini yang dikatakan maknanya kita telah mendapat kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Inilah kemenangan aku bagi pada engkau Muhammad, mubina, nyata kemenangan. Apa kemenangan dia? Engkau dah membuangkan hawa nafsu, keinginan. Dia tak ada, engkau berbuat sesuatu atas perintah wahyu yang datang daripada Allah. Dia tak ada pun sesaat, sedetik pun dia nak rasa ada keakuan diri. Ini orang yang menang. Orang yang jelas Allah Ta'ala sendiri kata, inilah orang yang mendapat kemenangan daripada Allah, nyata dan jelas. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita membawa nyata Allah Ta'ala itu tadi, dan dia nak kita nyata juga nampak, maknanya yakin, hakul yakin yang kita ni adalah tidak ada yang ada hanya Allah. Jadi nanti macam mana nak gerak ni dah Allah semua? Ya lagi cantik lah. Allah tu maha sempurna. Kita serahkan pada dia yang maha sempurna. Lagi cantik lah hidup kita jadi. Nak risau apa? Yang risaunya kita keakuan diri. Rosak dunia. Kita pakai diri kita, rosak dunia. Kan diri-diri kita lenyap nanti. Innal insana lafil khusr. Bila manusia tu ada yang keakuan diri, ada dia tak mengesahkan Allah, innal insana lafil khusr. Allah dah bagi tahu, wal asr, demi masa. Masa tu maha esa. Masa tu sendiri mengesahkan, maha esa masa perkataan dia. Nama dia maha esa, dia pendekkan jadi masa. Wal asr, demi jadi maknanya masa tu sendiri tahu masa tu. Saat, apa lagi? Minit, lagi apa? Jam lagi? Hari. Lepas hari? Bulan. Lepas bulan? Tahun. Lepas tahun? Abad. Lepas abad? Seluruh berjalan terus masa tu. Masa tu daripada sejak awal lagi kita pun tak tahu bila masa tu terjadi. Dia dah mengesahkan Allah. Dan ke depan bila-bila pun dia sentiasa mengesahkan Allah. Masa tu sendiri dijadikan oleh Allah mengesahkan Allah. Tu pun kita tak tahu bila masa. Siapa tahu masa tu bila-bila terjadi mula-mula? Tak tahu. Sebab semula dia sentiasa mengesahkan Allah start tu. Juta tahun belum, lagi lama masa tu kita pun tak tahu bila. Jadi kita kena tahu bila masa tu sentiasa mengesahkan Allah kerjanya. Jadi kitanya bila bangun tidur je kita kena ingat, aku mengesahkan kau ya. Setiap detik aku uruskan ya Allah supaya sentiasa mengesahkan engkau seperti pada masa sentiasa mengesahkan kau. Itu amalan orang-orang yang dicintai oleh Allah, iaitu Rasulullah, Nabi-Nabi, para wali Allah, arifin billah. Itu kerja dia. Kalau jalan daripada, contoh kita datang daripada, katalah Kuala Lumpur datang ke sini, sepanjang dia, kalau dia orang arif billah, kerja dia sepanjang dia lalu tu highway tu, sepanjang tu dia dah bagi sinar cahaya kepada sepanjang perjalanan. Kalau dia tak buat gitu, dia berdosa. Sebab dia dah dibagi oleh Allah satu kerja. Jadi kerja-kerja orang arif billah, orang yang kenal diri kenal Allahnya, dia sentiasa memberi sinar, memberi suluh kepada sekelilingnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna. Mana perjalanan, sepanjang perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik jumpa dengan Allah Ta'ala, sepanjang perjalanan itu disambut dengan wangi-wangian oleh para malaikat kiri kanan. Ni
Maknanya sebab apa? Sebab orang itu Rasulullah tahu dia bukan dia yang nak pergi, tapi Allah panggil kita datang sini. Jadi Rasulullah tu tahu dia dipanggil oleh Allah Isra wal Isra. Isra tu perjalanan, dan Asra tu diperjalankan. Isra perjalanan, Asra subhanallazi Asra tu Allah perjalankan. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, maknanya siapa yang gerakkan kaki kita perjalanan sampai sini? Kita gunakan kudrat siapa? Siapa yang memperjalankan kita untuk sampai di sini? Jadi hebatnya kita semuanya, kita diperjalankan oleh Allah. Seronok tak kita? Seronoklah. Sebab apa selama ni kita ingat kereta kita Toyota lah, Mavic lah, Honda lah. Kita sebut bangga-banggakan tu. Sekarang kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak nak sebut lah Mavic ke apa ke dah, tak nampak dah. Kita nampak kenderaan Allah dah. Burak dah nama dia. Kenderaan Allah. Tak boleh dah, kita tak boleh nak mengaku kenderaan kita dah. Rugi kita. Saya yang bayar lah bulan-bulan. Down payment saya bayar. Kereta saya lah. Bukan. Kau dapat duit daripada mana? Kerja lah. Kerja kau kena ada ilmu tak? Ada. Siapa bagi ilmu? Allah. Kerja pakai tenaga. Siapa bagi tenaga? Allah. Jadi kau nak mengaku engkau yang bekerja ke? Engkau yang dapat duit untuk beli ni ke? Kita selalu mengaku gitu. Bila tak kenal diri dan Allah, kita rasa akulah bekerja, ni duit aku, ni aku punya. Itulah jadi pengakuan tu yang membuatkan kita terhijab dengan Allah. Masih sangkut lagi kat dunia, kita tak dapat buang keakuan diri kita. Dengan kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, baru kita sungguh-sungguh nakkan Allah bukakan, singkapkan mukasyafah ghaibu. Kita tak tahu apa? Fuqarah. Kita tak tahu apa. Saya tak tahu apa langsung. Langsung tak tahu benda. Saya nak cerita apa pun saya tak tahu ni. Menunggukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Saya tak mahu sedetik pun saya daripada pengetahuan saya. Sebab saya tak tahu benda. Jadi apa yang terucap ni semua betul-betul asli daripada kalam Allah. Sebab kita bersedia untuk membuang keakuan diri. Memang kita tak punya apa-apa pun. Rasulullah SAW dibagi macam-macam oleh Allah. Perbendaraan Allah Ta'ala bagi kat Nabi Muhammad SAW. Segala ilmu apa pun semua ada kat Rasulullah. Tetap juga Rasulullah kata apa dengan Allah? Ya Allah, tolong jangan biar aku urus. Walau kau bagi ni, kau boleh buat apa suka hati kau Muhammad? Tak boleh, ya Allah, janganlah, tolonglah. Itu tadi. Itu. Jadi ini rumusan, ini satu dipanggil apa? Skill. Kita tengok kita tengok bola dia. Bola Piala Dunia kan. Dah habislah kan. Argentina lawan mana tu? Argentina lawan Perancis ya. Mula dah saya dapat tengok jugalah. Satu gol tu penalti. Gol. Tapi sebelum dia gol tu banyak dengar bunyi gol pun tak gol. Gol tapi tak gol. Tapi bila dengar gol tu rasa tu macam. Tapi kalau orang yang dah betul minat, ahli bola ni, bila dia gol tadi dia punya gembira dia punya. Dan pemain tu bila dia dapat menjaringkan gol, dia tengok Allah bagi keasyikan kat dia. Dia punya kepuasan dia seret lutut dekat rumput tu. Dia buat macam ni Allah juga ni. Dia buat, lepas tu dia pusing puas muka dia asyik dengan Allah. Cepat hati kan. Kita solat pun tak khusyuk-khusyuk, tak buat muka macam tu. Tak, panas lah. Cepatlah nak pergi apa sana. Tak ada je urusan kita. Cuba macam gol, macam dah jaringkan gol. Allahu Akbar, bestnya asyik dengan Allah. Tu. Mana kita ni sebenarnya Allah sekalian alam ni Allah jadikan perumpamaan. Jangan kita kata bola ni lalai. Kita olahkan lah. Supaya kita dapat tauhidkan Allah. Kita jangan jadi penonton, kita jadi pemain. Kita bila dah kenal diri, kenal Allah, kita jadi pemain bola. Kita sentiasa nak cari macam mana bola tu nak dapat tauhid dengan Allah. Asyik. Setiap hari kita cari macam mana nak dapat keasyikan dengan Allah. Siapa pernah tidur dengan Allah? Boleh Mak Ji?
Pernah tidur dengan Allah tak? Ha? Pernah? Pernah terfikir tak kita nak tidur dengan Allah? Ha? Makan dengan Allah, minum dengan Allah. Tapi Rasulullah suruh Sayyidina Ali, makan minumlah engkau dengan Allah. Kita tak faham macam mana makan minum dengan Allah ni. Adalah skill dia. Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali. Ya. Tentu special menantu dia Sayyidina Ali tu. Jadi gitu. Bila tidur dengan Allah tu, macam mana tidur dengan Allah? Ya Allah, aku syok dengan kau. Ya Allah. Jumpa satu wali perempuan tu kat tempat kampung saya. Dia ni ujian dia berat betul lah. Tapi memang layak Allah Ta'ala bagi dia. Dia baru kahwin 6 bulan, suami dia meninggal. Kemalangan, waktu tu nak buat KLCC, baru nak buat transaction tu. Dia baru kahwin 6 bulan, pegang-pegang tangan jalan, jatuh. Dia ICU, suami dia meninggal. Dia sabar. Perempuan yang macam ni lah. Allah bagi kan. Bila ujian tu berat, rupanya ada hikmah. Maka dia dapat Allah Ta'ala. Tu. Jadi dia, kalau jumpa saya kat kedai kopi, dia panggil, dia ajak borak je ni. Kalau orang lain tak faham. Orang ingat dia tu gila. Umur dah 80 lebih. Orang tak faham kan. Jadi melayani, saya suka melayani ni, saya melayan. Dia cerita, malam tadi kan aku sebelum nak tidur, aku syok dengan Allah lah, muka-muka je. Aku syok dengan Allah lah. Bila aku rasa tak ada wuduk, aku ambil wuduk kan. Lepas tu aku cakap, Ya Allah, Ya Allah. Dia punya yakin dengan Allah Ta'ala tu tinggi tu betul. Dia. Orang ingat dia merepek, tapi dia memang betul. Dia duduk seorang-seorang dia. Semenjak suami dia meninggal, dia tak nak kahwin. Tapi dia, buat apa aku nak kahwin? Aku dah dapat Allah. Dia kata, bahagia dia hidup dengan Allah. Tak nak nanti yang lain-lain nanti terjejas, dia kata. Aku bahagia dengan Allah. Setiap kali tak tidur, ambil wuduk, dia syok dengan Allah. Sampai tertidur. Bangun tidur pun, terima kasih ya Allah, kau bagi aku hidup lagi, ya Allah. Dia berdialog dengan Allah. Tapi orang lain tak nak dengar. Kita dengar layan. Banyak dia punya skill dia. Dia kata. Dia jumpa dengan satu orang ni tipu dia kan. Dia kata, tak apalah, aku halalkan tu. Itu semua cerita Allah. Apa kita nak heran, yang penting Allah dengan kita selalu. Allah jangan tak ada dengan aku. Yang lain tak apa, ya Allah. Dia cakap, dia punya ilmu tu langsung pada Allah. Dia tak ada, dia punya rasa syok tu dia dengan Allah. Jadi bila kita mengaji ilmu ni, kenal diri, kenal Allah, kita langsung dengan Allah. Ini yang Rasulullah nak bagi kepada kita. Dia utus je Nabi Muhammad SAW, bukan suruh kita bersanat-sanat, kau sampaikan kepada Allah. Tak. Nabi tu dah dapat Allah Ta'ala, mubasyiran wa nadhira, berita gembira. Dia nak umat dia tu, sahabat dia semua dapat Allah Ta'ala. Selalu berkehidupan dengan Allah, tak ada rasa keakuan diri. Itu sebenarnya yang kita sekarang ni dah jadi asing dah. Dan malahan kalau kita cerita yang ni, orang kata ni tak boleh, ni salah, ni nak mengaku Tuhan. Macam-macam saya kena. Jadi kita buat ni dah daripada kita bujang dulu. Daripada ni kita disuruh oleh Allah Ta'ala. Macam-macam orang cakap kita, macam-macam. Tapi Alhamdulillah sekarang ni ada YouTube, ada apa, banyak apa manusia-manusia yang kita boleh dia luahkan. Contoh, besok kita nak dengar ceramah Buya Ar-Razi kan, Hashim kan. Kan dia salah seorang yang berani menceritakan yang kita dah buat 20 tahun lebih. Kita beruntung. Maknanya dia boleh dedahkan pada seluruh dunia ni. Menerusi di YouTube dia kan, channel dia sampai orang panggil dia. Dia boleh dedahkan apa kisah Nur Muhammad. Dulu sebut kisah Nur Muhammad dia dah mula. Orang kata, tapi sekarang orang dah tak anggap pelik sebab dia bagi tahu tu dengan umum. Dulu tak boleh, ni kena rahsia-rahsia. Sekarang Alhamdulillah Allah bukakan. Mungkin kedatangan Imam Mahdi tak lama lagi, ini tanda-tanda. Tanda-tanda Imam Mahdi akan turun, orang-orang yang akan menyokong dia tu dah nampak. Orang menyokongnya adalah orang yang tak ada keinginan, kemauan tentang dunia dan keakuan diri dia tak ada. Dia pegang betul ilmu Rasulullah, itu la ilaha illallah. Nabi-nabi semua tak ada rasa keakuan diri.
Wali-wali Allah semua tak ada keakuan diri. Itu tadi. Maka itu Nabi bagi tahu. Beruntung orang-orang yang dia anggap asing. Orang yang macam kita ni, belajar yang ni, dia anggap pelik dah. Begitulah Nabi mula-mula datang ke Mekah. Diutus oleh Allah untuk membetulkan akhlak teruk sangat dah. Akhlak manusia di zaman Rasulullah turun tu, dipanggil jahiliyah, bukan jahil je. Jahiliyah ni mana? Kalau dia minum arak, tu jahil. Tapi kalau dah mandi arak, pesta arak, itu jahili. Kalau zina tu bukan sesuatu, pesta ramai-ramai kat Kaabah tu berzina ramai-ramai. Jahili. Ya. Kalau main judi tu sampai dah hilang apa, boleh gadai isteri anak semua. Jahili. Nabi diutus teruk betul akhlak di bawah. Rasulullah tak terus suruh ubah dengan patung-patung berhala Lata Uzza Manah daripada emas. Rasulullah tak, Allah Ta'ala tak suruh hancurkan patung dia orang, penyembahan dia orang. Bukan itu yang besarnya. Yang besarnya adalah diri dia tu kuat keakuan. Maka tu Rasulullah gunakan dia punya ilmu, dia panggil ilmu yang hebat yang Rasulullah tu adalah ilmu kenal diri, kenal Allah. Apa tu? Tak ada keakuan diri. Maka Nabi membawa sifatullah, iaitu Rahman dan sifat pengasih penyayang yang boleh menyatukan manusia, boleh menyedarkan manusia. Dengan kasih ia dipanggil akhlak khuluqin azim. Akhlak yang mulia terpuji, iaitu daripada percikkan sifat kasih sayang Allah. Maka Nabi membawa sifat kasih sayang tadi, maka dapatlah dia satukan manusia. Dapatlah manusia yang keras mata jahiliyah pun jadi lembut. Sebab nak dilembutkan dalam tu tadi. Keakuan diri terlalu tinggi. Ilmu dia banyak. Ilmu dia macam-macam. Tapi keakuan diri tu makin meninggi, rosak. Iblis keakuan tinggi, rosak. Ilmu tinggi, beribadah lama. Ratus juta tahun Iblis ni. Dia punya ibadah tak mampu kita nak challenge lah. Kita paling kuat 100 tahun lah boleh ibadah. Dia 100 juta tahun. Dia malaikat elit. Malaikat elit ni kategori malaikat yang dia ada malaikat elit, ada malaikat awam tau. Jangan kita bantai sama je malaikat. Malaikat temu malaikat berlaga jadi malaikat lain, percikkan api cahaya nur dia. Punya banyak, lebih banyak malaikat daripada manusia. Tadi jangan nak lawan-lawan Allah Ta'ala. Tu. Jadi kita ni dia bagi peluang. Allah Ta'ala kita buat macam-macam, Allah bagi peluang kan kita. Alhamdulillah, ini peluang yang paling Allah Ta'ala bagi, gunakan peluang dia. Sebab dengan kenal diri, kenal Allah, ini peluang yang Allah bagi yang sangat besar. Ya, jangan lagi kita berpatah balik. Ini yang Allah selamatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, terima kasih ya Allah sebab kau dah selamatkan aku daripada kejahilan. Aku tak kenal kau, aku tak faham ya Allah. Kau bagi, kau bukakan kepada aku. Kau selamatkan aku ya Allah. Jangan kau kembalikan aku kembali kepada keadaan itu, keakuan diriku ya Allah. Kita minta supaya hati kita tetap. Sebab akhir zaman ni nak pegang iman, Rasulullah kata macam pegang bara api. Sebab apa pegang iman jadi bara api? Sebab apa tadi saya cakap? Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka itu jadi bara api. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, tak akan jadi apa-apa kepada Nabi Ibrahim nak masuk dalam api, kunna yanakun nibar dan salamuna ala Ibrahim. Api itu kekuasaan dia di tangan Allah. Kalau Allah kata sejuk, sejuk tak api tu? Nabi Ibrahim yakin. Tadi sekarang kita tak yakin kepada Allah, tambah pula kita membuat sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni dibagi Allah, memaksa Allah, Allah bagi istidraj, bahaya tu kita. Lepas tu kita rasa tenanglah, aku nak apa dapat, jadi aku rasa ibadah aku betul. Padahal Allah bagi tu untuk kita bertambah jauh, istidraj namanya. Minta jauhkan, jangan kita biar dapat atau tak dapat, tetap hati kita bertambah rasa asyik dengan Allah. Tak dapat tak apa, dapat pun tak apa. Dapat pun kita tetap asyik dengan Allah, tak dapat pun tetap juga ini pilihan kau Allah. Aku duduk kat pilihan kau ya Allah. Kita tak ada mengeluh, tak ada apa. Orang-orang yang kenal diri, kenal Allah,
dia dah arif tentang Allah, dia sentiasa mengiyakan apa aja Allah Ta'ala telah tentukan di depannya. Redha je. Jadi di situ takluknya makna kita dah berada di sisi Allah tanpa ada diri kita lagi. Bunyi macam dua tapi sebenarnya satu. Itu yang susah tu. Kita keakuan diri nak jadikan dua. Bila jadi dua nanti jadi tiga, jadi empat, jadi lima, jadi banyak. Itu yang jadi kita jadi dipanggil tadi berbalah-balah dengan Allah. Kita nampak masih lagi cerita yang berada di sekalian alam ni, cerita-cerita makhluk kita nampak lagi. Kita tak nampak siapa yang skripkan cerita-cerita tu. Kita tak nampak. Baik atau buruk semua tu skrip-skrip daripada Allah SWT. Sebab Allah tu berkuasa atas semua tu. Jadi kita ni suka bermain di dalam, contohnya dalam ni, ini sekalian alam lah. Dalam sekalian alam ni ada bumi, ada langit, ada lauh mahfuz, ada apa lagi? Ada arash, ada syurga, ada neraka, semua dalam Rabbil Alamin. Ini skill. Jadi kita duduk dalam ni. Bila kita duduk dalam ni, kita bersama sini, kita tak nampak lah. Kita tak nampak semua dalam ni adalah di bawah kekuasaan Allah. Tapi bila kita minta Allah Ta'ala leburkan kita, tak ada keakuan diri, maka kita keluar daripada Rabbil Alamin ni, baru kita nampak semua tu Allah yang atur. Ada tak nampak kekuasaan lain lagi? Jadi keluarlah kita daripada Rabbil Alamin, pergi kepada irji'i ila Rabb. Jadi cara nak pulang kepada Allah adalah dengan cara sampai wusul tu dengan buangkan kecintaan dunia, harta, kedudukan, wanita, apa saja pun kena tinggalkan. Makna tinggalkan tu tadi bukan maknanya kita buang dunia tak boleh dibuang, tapi kita tak ada dalam hati kita. Dalam hati kita ada Allah. Maka itu buangkan keakuan diri ke nombor dua. Baru dapat kita keluar. Baru kita nampak, ya Allah, dah lama, mengapa aku tak keluar daripada awal? Jadi ini cara dia. Bila sebut la ilaha illallah, kita kena keluar daripada kelian alam ni. Jadi kita duduk dengan Allah, tak duduk dalam sekian alam. Nampak kita duduk dalam sekian alam, tapi sebenarnya kita dah tenggelam. Allah dah leburkan kita. Tak ada kita, yang ada adalah kekuasaan Allah kat sekian alam ni. Faham tak muslimin muslimat? Boleh faham tak? Makna kita dah duduk lama dalam dunia ni, dalam sekian alam. Tempat kita bukan di sini. Tempat duduk kita adalah keluarlah engkau, jujurlah engkau, keluar duduk dengan Rabbi kau, supaya tak ada keakuan diri. Yang ada hanya Allah lah yang nyusun. Kau tak akan risau nanti. Bila kita tak duduk dengan Allah, kita akan risau seolah-olah dunia ni macam dikontrol oleh lain. Ada Allah nak kontrol, ada yang lain makhluk boleh kontrol diri dia. Termasuk iblis. Kita rasa iblis ni ada kekuasaan. Kekuasaan dia ada, kursiyuhus sama wati al-wala. Siapa yang bagi kursi kerajaan pada iblis, pada malaikat, pada nabi-nabi, pada kita semua? Siapa? Allah. Tapi kita dulu nak kena faham. Awal-awal sekarang ni kita belajar, kita kena faham betul-betul yang kita ni tak memiliki apa-apa. La ilaha illallah. Baru kita akan nampak luar pun tak boleh buat apa juga macam kita. Yang menguruskan, yang gerakkan, yang jalankan matahari, yang bintang, semua sekian alam kita pandang, semua kita nampak kekuasaan Allah. Kita tak nampaklah yang lain. Itu baru pandangan kita betul. Kita melihat dengan pandangan Allah. Tapi masih lagi kita nampak sesuatu tu sesuatu, maka kita masih lagi jahil. Masih lagi belum mencapai kepada betul-betul menafikan dan isbatkan Allah SWT. Jadi proses ni yang perlu kita menjumpai, mencari. Rasulullah kata pembimbing roha, supaya kita nampak dia tu buat begitu depan mata kita, nyata. Macam sahabat Nabi, Rasulullah SAW menunjukkan, sampai sahabat Nabi tak nampak Rasulullah dah, cahaya je. Punya yakinnya sahabat-sahabat Nabi. Nabi tu cakap
100 sahabat dia percaya. Tu. Punya yakin pada Rasulullah SAW. Kita nak jumpa orang yang begini. Dia tak ada keakuan, dia tak ada kepentingan apa dah. Allah suruh ikuti orang yang ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah suruh ikut orang yang siapa? Rasulullah SAW, para nabi, para wali Allah. Al-Arabilah. Rasulullah Allah suruh ikut dalam surah Yasin, suruh ikut sebab orang ni dia tak ada keakuan ni, dia tak mau apa benda dah. Dia nakkan kau dapatkan Allah je. Allah tak tahu ni orang mutadun yang dia dapat petunjuk dan boleh beri petunjuk pada engkau. Ikutilah dia. Allah suruh ikut. Tapi kalau kau mengajar, kau buat ni, nakkan imbalan, nak tu, nak ni, nak kedudukan, nak dapat pingat guru besar, naik lagi bapak guru ke apa, kita nak jadi lagi nakkan kedudukan, maka kita tak dapatlah rasa kemanisan yang asliah dengan Allah. Jadi para rasul, para nabi, para wali Allah, dia dapat kemanisan betul-betul mengesakan Allah sebab dia buangkan keinginan tentang dia mau betul-betul bagi dia cukup hasbunallah wa ni'mal, cukup dia dengan Allah. Wa amma bin ni'mati rabbika fa. Dia nikmat dia hanya dengan Rabbi, Tuhan dia. Dia dah kenal Tuhan dia. Dia nak duduk dengan dia, Tuhan tak mau dengan yang lain. Bagi dia nak bergerak senapas pun, nak naik nafas tanpa dia ingat Tuhan yang naikkan pun dia tak mau. Dia rasa bersalah dah. Ajarlah diri kita begitu. Barang siapa yang ketika di dunia ini, dia dah berkehidupan dengan Allah, tidur, bangun tidur, dalam tidur pun berkehidupan dengan Allah, apa pun dia buat, dia seorang apa? Dia seorang petani, dia seorang cikgu, dia seorang ustaz, dia seorang apa? Pekerja. So apa pun dia bidang, tapi harus tahu matlamat dia tetap mengesakan Allah. Jadi posisi apa pun Allah bagi, wing kiri, wing kanan, penjaga gol, penyerang, tak penting. Yang pentingnya adalah mengesakan Allah. Kau penjaga gol, mengesakan Allah juga. Engkau wing kanan pun mengesakan Allah. Apa pun kehidupan yang Allah bagi pada kita, walaupun sehina-hina orang kata kita cuci longkang kerja kita, tetap juga mulia bila kita berbuat tu atas kerana nak mengesakan Allah. Jadi Allah tak pandang pekerjaan tu tinggi rendah, tapi Allah pandang hati kita ni betul-betul berkehidupan, betul-betul rasakan nak mengesakan Allah. Tu tadi. Itu yang kita akan dapat tahu manusia-manusia yang dipanggil orang yang arif billah, orang yang kenal diri, kenal Allah, perangai dia, sifat dia lain. Setiap langkah pergerakan dia, semua dia rasakan, semua Allah yang urus. Dia melihat pun dia akan melihat dengan penglihatan. Ya Allah, jangan bagi aku melihat dengan penglihatan hawa nafsuku, ya Allah. Jadi apa tanda dia? Bila dia melihat sesuatu, dia akan nampak Allah dahulu. Sebab dia tak boleh melihat. Yang melihat tu Allah. Jadi dia melihat dengan penglihatan Allah, tetap sekalian dalam yang dia nampak menyatakan Allah. Bukanlah kipas tu Tuhan, bukan. Tapi dia nampakkan tadi dia sebalik besi, material tu tadi apa pun dalam kipas tu, dan current mengalir kekuatan tu daripada air tu Allah jadikan. Dia dah nampak semua sekali adalah Allah lah yang gerakkan. Material tu besi siapa jadikan dalam perut bumi? Manusia boleh jadikan besi tak, Makcik? Boleh? Boleh tak? Mana boleh? Besi. Tapi kita boleh tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila dia dah jadi body kereta, jadi besi, kita tak nampak dah Allah dah. Lupa kita. Tak? Kita nampak dia dah berbentuk, kita kata hebatlah yang menciptakan di Honda ni. Kita banggakan. Padahal kita tak tahu dia boleh ke ciptakan besi. Dan dia pun yang membuat body kereta ni bagi cantik. Dia dapat ilmu daripada mana? Itu semua kalau kita kaji, tak ada satu pun makhluk yang bergerak, makhluk yang diam, la tahtaraku zarratan ila, tak ada alus zarah pun boleh bergerak ke sana, daun tu nak gugur, semuanya atas izin Allah. Yang daripada yang halus, yang gaib, sampai yang jelas besar, matahari, bulan, bintang, semua Allah yang menggerakkan. Tak ada satu pun. Termasuk kita nampak kebesaran Allah. Setiap masa dalam diri kita nampak kebesaran Allah. Di luar pun kita nampak kebesaran Allah. 24 jam kebesaran Allah berlaku. Semua atas izin Allah, tak pernah putus lagi. Kun fayakun Allah.
Setiap hari berlaku kun fayakun Allah. Allah yang kata jadi, jadi. Oh, kita tengok, oh kereta tu aksiden pelagak, 5 orang dalam tu ada, 4 orang mati, seorang ni tak mati, kun fayakun Allah kita kata. Padahal tak berlaku pun tetap dalam kun fayakun Allah. Daripada awal sejak ciptaan manusia Nur Muhammad sampai kepada dah masuk dalam surga neraka, dihitungkan semua dah selesai, semua berjalan dalam kun fayakun Allah. Semua atas Allah katakan jadi, jadi. Jangan kita ingat ada lagi selain Allah yang boleh memperjalankan. Tak ada. Malaikat ataupun kita kata iblis lah senang. Dia pun siapa yang memperjalankan dia? Siapa bagi skrip dia tu? Siapa bagi dia hidup tu? Allah. Kita marah-marah dia sangat, kenapa? Solat tak khusyuk, salah iblis. Kita kena faham. Jadi kita belajar salahkan diri kita sendiri. Sebab kita tak khusyuk sebab ada keakuan diri. Kita rasa solat kita yang berdiri, kita rasa solat usolli, aku yang solat. Habislah kita. Tak khusyuk. Padahal yang solat tu siapa? Dialah menyembah diri dia sendiri. Kadang-kadang bagi tahu kalau kita belajar syariat, tarikat, hakikat, makrifat, keempat-empat ni kita kena ada, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali. Tak boleh syariat ni mana boleh? Syariat tu maknanya ni buah durian, bayangkan buah durian. Itu syariat lah. Durian. Dapat tak dia punya apa tu? Hakikat dia. Memang tak dapat lah. Gunakanlah tarikat. Ambil pangsa dia tengok, ambil potong. Tu tarikat lagi tu, ambil sodok. Tarikat lagi tu. Rasa tersentuh rasa durian, hakikat namanya. Tersentuh rasa sedap durian. Hakikat nama je. Makrifat dia apa? Siapa yang bagi rasa tu tadi? Jadi semua sekali siapa yang ciptakan? Daripada syariat, tarikat, hakikat, makrifat, siapa tu semua tu? Dia menciptakan dirinya. Apa pun segalanya. Kita nampak keindahan, cantik, ya Allah. Kita kaji balik, siapa yang lebih cantik? Yang menciptakan cantik tu lebih jamil, lebih cantik. Jadi jangan kita berhenti kat cantik tu. Kita nampak engkau lagi cantik, ya Allah. Supaya kita mengesakan Allah, bukan mengesakan makhluk yang Allah jadikan. Itu tujuan dia. Jangan kita buta. Barang siapa kat dunia ni buta, kelak nanti di akhirat lebih teruk buta je. Dan mereka ni yang tersesat di jalan. Buta yang macam mana? Bukan mata ni buta. Mata hati kolbun dia tak nampak melihat dengan penglihatan Allah. Sebab kita tak punya penglihatan. Kita melihat bukan dengan mata. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Tapi sombong kita rasa kita melihat dengan penglihatan kita. Maka itu kita nampak lampu-lampu. Nafsu punya lihat. Tapi kalau kita ada rasa penglihatan ni, penglihatan Allah, tak ada penglihatan aku, kita akan nampak lampu tu, kita tak nampak lampu, kita nampak Allah. Kita buta sekalian ni, apa yang ada ni, kita buta tak nampak semua. Kita hanya nampak penciptanya. Untung tak? Untunglah. Mata kita dah mentauhidkan Allah. Bukan tauhid tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 10,000, besok buat la ilaha illallah. Tak. Sepanjang perjalanan hidup kita, mata kita macam mana di soal nanti? Adakah kau melihat Allah dalam dunia ni? Ataupun kau banyak lihat yang terzahir, kau tak nampak siapa di sebalik zahir tu. Kau nampak yang tersurat, kau tak nampak di sebalik yang tersirat. Buta nama dia. Jadi sesuatu kita akan nampak yang tersirat di sebalik aircon yang kita tengok. Aircon ni, yang sejukkan aircon ke apa? Syirik lah. Kita kata aircon tu sejukkan. Yang sejukkan kita Allah. Sebab apa? Ini semua material dia semua Allah Ta'ala punya. Karen pun dia ambil. Karen tu ambil tenaga daripada air. Air tu siapa ciptakan? Ada kita nampak lain lagi, Mak Ji? Ada nampak lain lagi tak? Tak ada. Selama ni air, kita lupa. Pernah kita terima kasih dengan api? Pernah? Dan tolong-tolong masak. Masak untuk suami, masak sedap-sedap. Kan? Gunakan api, kayu api. Gas. Pernah bagi salam ke api, terima kasih api, masak kan. Ya. Terima kasih. Rasulullah SAW beritahu, kalau kita dah kenal Allah, semua makhluk Allah kita kena kenal.
Bila kita kenal, kita pun kena terima kasih. Tak ada, kalau kita tak berterima kasih pada makhluk Allah, serupa tak terima kasih dengan Allah. Macam tu. Jadi terima kasih api. Kau tolong masakkan. Nanti masuk dalam api, Allah selamatkan kita. Sebab kita buat baik dengan api. Dengan tanah pernah terima kasih? Al-Fatihah untuk tanah pernah? Kita nak masuk dalam tanah? Tak pernah, ya Allah. Manja-manjalah dengan tanah. Supaya kita masuk dalam tanah nanti, dia ni kasih sayang, pijat tak kuat. Tak ada entak-entak jalan. Ya. Terima kasih. Pasal kita kena terima kasih. Sesuatu yang Allah jadi tak sia-sia. Tak sia-sia. Itu tadi. Terima kasih. Apa saja yang apa? Terima kasih ni jadikan pakaian. Pokok kan? Pokok. Mana kalau kita terima kasih pada pokok, mana kita terima kasih kepada kejadian yang Allah jadikan. Sama juga kita bersyukur kepada Allah. Mana kita terima kasih pada makhluk, mana kita terima kasih pada Allah. Jadi gitu. Kita minum air, terima kasih air. Kita dah mandi-mandi, bagi salam Nabi Khidir, penjaga air. Bagi salam. Ketapak kecepuk je mandi. Gayung tu terempas, sakit air tu. Aduh, kita tak dengar, tak belajar mengaji roh ni. Roh tu dia air sakit tu kalau kita baling gayung tu. Terceduk pula kuat-kuat biar orang dengar kita mandi. Tu. Kelepuk gayung tu. Tak ada berlemah lembut dengan air. Terima kasih air. Maknanya kita terima kasih dengan Allah tu. Apa lagi yang kita dah selalu pakai? Olahkan. Nanti Allah akan ajar kita. Akhlak kita akan bertambah. Nabi kalau pijak bumi pun, kalau terkuat minta maaf. Nabi jalan tersandung, jatuh, minta maaf. Sedih Rasulullah sebab bukan sengaja. Sebab dia tahu terkuat. Terjatuh, macam nak terjatuh, terkuat kan, tergesek-gesek. Bercalar kat tanah tu. Sorry, astagfirullah, minta maaf, terkuat. Rasulullah. Rasulullah. Kalau ambil wuduk, buka air pelan-pelan. Ya. Terima kasih ya Allah. Ambil wuduk kan. Kita buka air ya Allah. Air keluar. Mengecik-ngecik basah baju. Air kola, setengah kola habis. Tak bersih-bersih, ulang lagi. Kita belajarlah, maknanya adab-adab ni, ini yang akan menyelamatkan kita bila kita beradab. Nanti. Angin, pernah bagi Fatihah ke angin? Tak ada angin ni, kipas ada. Kalau tak ada angin, tak ada angin lah. Kipas je dah pusing. Siapa yang sejukkan kita? Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, dia tanya pada Allah, siapa bersama aku di syurga nanti, ya Allah? Orang tu ada tak? Sifat dia macam mana? Ada kau pergi sekian. Cari. Rupanya orang tu ajak belanja makan. Padahal Nabi Daud dah raja kan. Tapi orang ni ajak belanja makan. Allah suruh pergi jumpa orang ni. Dia makan tu sikit je. Ada macam jantul lah, tepung tu, roti kan. Ada kuah sikit. Biasa je. Tapi sebelum makan ni, ya Allah, ni nak jadi tepung ni, nak jadi, ya Allah, kau jadikan 6 bulan baru jadi gandum, ya Allah. Lepas tu dimasak dengan api, ya Allah, api masakkannya. Lepas tu, ya Allah, ni pula ada taruh apa, air ni ada. Lepas tu ada ni, dia ceritakan semua nikmat-nikmat Allah semua engkau, ya Allah. Dia ceritakan satu persatu, baru dia, ya Allah, engkau suapkan makan. Baru Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, anak dia, tahu bahawasanya ciri-ciri manusia yang dia dirahmati Allah, dia berhidupan dengan Allah ni, inilah orang yang Allah Ta'ala jamin. Itu tadi. Sentiasa dia rasakan Allah SWT. Ayat dia, inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah pergantian di langit dan bumi, pergantian siang dan malam, seluruhnya semuanya adalah untuk menyatakan aku bagi orang yang ayatina, untuk orang yang berfikir. Itu semua jadi ayat-ayat Allah. Itu orang yang ulil albab, orang yang bijak.
Macam mana orang yang bijak tu? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang bijak kata Allah, dia metafakaru dengan cara berdiri, qiyam, wa qu'udan, rukuk, sujud, apa pun style dia, dia sentiasa rasakan Allah, tak ada rasa keakuan diri dia lah. Itu orang yang dimaksudkan Allah, orang yang bijak. Apa saja pun dia olahkan mengesahkan Allah. Apa pun halus macam mana pun dia akan bawa mengesahkan Allah dalam kehidupan dia. Tak kira ketika berdiri, rukuk, baring, apa pun style dia, dia tetap merenungkan sesuatu segala yang kau ciptakan ya Allah, sekalian alam, Rabbana ma khalaqta, engkau ciptakan semua. Tak ada sia-sia, batilah, tak ada sia-sia. Mana tak ada sia-sia, dia nampak apa pun semua Allah ciptakan adalah Allah Maha tahu. Cantik susunan Allah. Jangan kita hina. Dulu kan saya dah cerita sini macam mana satu orang wali Allah, dia bawa anak murid dia ramai pergi musafir. Sekali terlihat Yahudi membela, Yahudi pakai topi membela babi, khinzir. Jadi terdetik aja dalam hati dia, wali Allah ni tadi yang bawa anak murid dia ramai pergi musafir, terdetik dalam hati dia je, jaga babi kau pendeta Yahudi. Terdetik sikit je, wali Allah tu terus ditegur oleh Allah Ta'ala, kau hina makhluk aku. Makna kita orang Yahudi ke, dia bela apa ke, babi ke, khinzir, kita jangan hina. Wali Allah tu dah terkena dah. Dia cuma cakap aku tu baik, rasa kita baik, dia salah dah. Kita kena nampak dia tu menceritakan cerita tentang Allah. Tak ada sia-sia, dia ada sesuatu Allah nak sampaikan. Bukan menghina, mengatakan kita lebih baik. Dia terus wali Allah tu ambil topi Yahudi bela babi tu, bela khinzir tu, pakai. Dia suruh anak murid dia jalan terus musafir. Tinggal aku di sini, aku ada kerja. Dia nak menebus balik kesalahan hati dia yang sedikit ada rasa kotor tu. Bagi dia berat sangat. Bagi dia besar sangat salah dia. Sebab jangan pandang kecil ke besar salah. Pandang dengan siapa kita buat di waktu tu. Hati kita berdetik tu, waktu tu Allah dengar tak, Allah tahu tak? Tak malu ke kita? Maka dia dah rasa betul malu, betul, ya Allah, mengapa aku kotor sangat perangai. Dia rasa dia hukum diri dia untuk 6 bulan baru selesai. Baru lega hati dia, Allah bagi lega, baru dia teruskan. Kita dalam solat, Allahu Akbar, ingat senduk tu tak bayar, bil elektrik, bil kereta, macam-macam, selama je macam tak ada salah je. Hebat kita ni. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita buat salah pun kita rasa tenang-tenang. Kalau orang betul-betul dengan Allah Ta'ala, sikit pun dia tak mau. Dia nak cari jalan hukum diri dia, supaya jangan ulang lagi masalah ni. Kalau dibiarkan, hati aku ni titik hitam, biarkan bertambah rosak. Tak tenang kita menyebut nama Allah, tak best nanti. Tak best sebut nama Allah. Sebut yang lain-lain, tu ni boleh best. Makan nasi goreng, orang lupa taruh garam, bising gitu. Satu je garam. Kita solat tak khusyuk, relax, tak ada marah pun pada diri kita sendiri. Bilanya kita nak ubah betul-betul dengan Allah? Allah tahu. Allah tahu. Kita nak biarkan berapa lama perangai kita macam tu? Kita tak betul-betul dengan Allah. Maka itu kita tak dapat syok betul-betul dengan Allah. Para Nabi, para Rasul, para wali Allah, Aribillah dah syok dengan Allah dah. Dia sebut nama Allah je, bergetar hati je, rindu dan takut. Lepas itu malu dengan Allah. Malu nak minta-minta dengan Allah ni, malu. Sebab apa? Allah bagi dah terlalu banyak. Malu. Jadi sifat malu, sifat takut, sifat cinta pada Allah tu, akhlak kita bertambah baik. Lagi kita belajar ni, lagi kita nak jaga akhlak kita dengan Allah. Bukan kita buat sesuatu tu untuk orang lihat kita. Bukan.
Kita berbuat satu atas pandangan Allah. Terima tak Allah, ridha tak Allah buat macam ni. Kita buat macam ni. Dengan perangai kita macam tu. Ridha tak? Orang lain tak tahu. Kita tak khusyuk dalam solat ni, kita biarkan lama-lama tu, orang tak tahu. 100 tahun pun orang tak tahu, tak peduli. Tapi bagi Allah, kesian tengok kita. Sampai bila kita nak dapat khusyuk wa tawaduk? Tu. Khusyuk wa tawaduk adalah buang keakuan diri. Khusyuk wa tawaduk tu sempurna wuduknya. Wuduk sempurna adalah bila kita dah tak ada rasa keakuan diri. Sempurnalah wuduk tu. Tapi tak, kita dah ambil wuduk masih ingat ni, ingat sini. Itu ambil air sembahyang. Siapa-siapa boleh ambil. Tapi wuduk kita kena mengaji betul-betul. Sebab wuduk bersihkan dalam sekali. Kalau air sembahyang luar aja. Kalau wuduk bersih luar dan dalam. Apa bila tanda bersih di dalam? Iaitu tak ada keakuan di diri. Itu tadi. Sebab kita nak menghadap Allah, kena buang keakuan diri. Tak boleh kita menghadap Allah ada keakuan diri. Tu. Jadi sama-sama kita proses. Maknanya saya tak datang sini tak ada lain. Saya nak bagi, maknanya saya dapat best yang dapat Allah. Maknanya saya nak bagi Allah juga. Itu kepuasan saya. Kepuasan Allah, kepuasan Rasulullah bila hambanya kenal. Allah memperkenalkan macam-macam, Allah jadikan sekian alam supaya tahu, kenal kita. Allah nak perkenalkan diri Allah, dia jadikan macam-macam. Tapi kita bila macam-macam, kita tak nampak Allah, kita nampak macam-macam tu. Padahal satu. Ruginya kita kan. Tu tadi. Berapa banyak dah penglihatan kita jadi begitu. Jadi obah. Mau masak-masak ke, kita kena ingat. Kita sambil kacau kuah tu, kita pusing macam tawaf. Apa erti tawaf tu? Tawaf tu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kita letakkan hati di Kaabah, dan dalam diri kita, hati kita tu, Kaabah tu tadi banyak berhala-berhala yang bersifat riak, takbur, ada keakuan diri, sombong, semua ada berhala dalam tu. Kita dah letak kat Kaabah tu, maka itu kita dah minta pada Allah buangkan semua. Tak boleh buangkan ya Allah. Jadi Allah turunkan cahaya, hancurkan semua keakuan diri, semua sifat riak, takbur, sombong, semua dah keluar. Kita dah yakin tinggal cahaya di kolbun kita, di Kaabah tu tadi. Mau kita istilam, bismillah, ya Allah Akbar, baru kita tawaf, untuk supaya kita sendiri pun tak duduk dalam kolbun kita, dan semua dah tak ada dah. Yang boleh adalah Allah. Baru kita tawaf. Berapa kali dah pergi umrah, berapa kali dah pergi haji. Hakikat wal makrifatnya tak dapat ke tidak? Solat tu dapat tak hakikat makrifat solat? Tu. Dalam solat ada tawaf tak? Dalam solat ada tawaf? Ada? Tak pernah dengar kan? Habis dalam solat tu nampak tak Kaabatullah? Penghadap tak Kaabatullah? Kiblat. Tu kiblat tubuh. Tak selesai lagi. Banyak kita tak tahu, Pak Ji. Saya bukan nak bagi pening, tapi kita kena nak dapat kepada Allah ni kena gitu. Apa yang selalu kita buat ni, kita nak nambahkan. Bukan syariat dia. Kena ada tarikat. Kena ada hakikat. Kena ada makrif. Sebab Rasulullah kata keempat ni seiringan. Salah satu tak boleh tak ada. Kita mengaji syariat, tarikat tak belajar, hakikat tak belajar, makrifat mana boleh. Durian ni depan mata Pak Ji. Durian. Boleh dapat? Mana boleh? Tahu pula kita nak kumpas tu tarikat. Gerakkan tu tarikat. Sodok ke sini tarikat. Rasa tu hakikat. Jadi tubuh kita menghadap kiblat. Tubuh baru. Hati Baitul Ma'mur. Nyawa arasy Allah. Roh menghadap mana? Menghadap Allah. Mana pun roh kita pergi, kita kena menghadap Allah. Kerana roh ni urusan Allah. Macam mana nak dapatkan roh kita menghadap Allah? Nak dapatkan roh kita menghadap Allah. Pernah tak kita rasa roh kita keluar waktu solat? Macam kita tidur, roh kita keluar kan? Ke tak keluar roh?
Banyak kita rugi hidup ni, tak rasakan betul-betul dengan Allah. Sebab kita dah ditipu dengan upah. Buat sesuatu, berapa upah ya Allah? Baca Quran, satu huruf, berapa upah ya Allah? Janganlah main duduk situ lama-lama sekolah tadika je. Upgrade lah sikit. Kan? Supaya kita buat sesuatu tu demi wajah Engkau ya Allah. Demi tak nak upah lagi ya Allah. Engkau pun dah cukup. Gitu baru orang kenal diri, kenal Allah. Baru rasa syok hidup dia. Kita nakkan Allah. Ubah. Pergi mana jumpa ustaz ni. InsyaAllah kita akhirnya kita akan duduk di syurga. Syurga manjang. Tak ada lebih nikmat pada syurga lagi ke? Ada? Dalam syurga ada apa tadi saya cakap? Buah apa ada kat syurga? Pisang. 5. Lagi buah apa lagi Makcik? Kat syurga ada buah apa lagi? Durian ada? Durian tak ada. Musangking tak ada sana. Tak ada. Saya dah tengok tak ada musangking. Dah dunia yang musangking. Sebab ada lebih best daripada musangking. Apa lagi? Buah temikai ada? Ada kan? Ada dalam Quran sebut tak buah temikai? buah rumam, buah delima ada. Itu kat syurga tu. Makcik tak pernah pergi syurga? Habis buah tu dah makcik makan. Itu buah syurga. Makcik dah ada kat syurga lah. Kita banyak berhayal. Kita dah hidup ni kat dunia ni, kat syurga dah. Nak syurga mana lagi? Kita nakkan Allah makcik. Di dunia kita dah kecapi macam-macam dah. Dalam syurga ada perempuan. Ni ada perempuan. Ada lelaki. Dah lelaki. Apa kat dunia? Kat sana semua ada. Jadi kita sebenarnya dunia, apa beza dunia? Dia alam dunia dengan alam akhirat. Apa beza dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azab. Apa beza dunia dengan akhirat? Kita duduk kat dunia dulu ke dekat akhirat dulu Pak Haji? Itu kita silap. Kita alam roh dulu. Alam roh kita dengan Allah. Baru roh kita masuk dekat rahim ibu kita 4 bulan 120 hari, roh tu masuk dalam rahim ibu kita. Roh kita dengan Allah, lama dengan Allah. 4,000 tahun, 10,000 tahun dengan Allah asyik. Mana kita dengan Allah dulu dah lebih lama dulu. Perjanjian pula dengan Allah. Engkau lah Tuhan. Lama kita syok, tak mau lain. Tarik ke, lambung ke, Kentucky ke, McDonald ke. Semua tak ada waktu tu dengan Allah. Asyik dengan Allah. Dia campak dia lupa kita pula. Nampak yang lain-lain. Allah tu tadi asyik tu yang nombor 1 sekali. Jadi kita nak cari balik lah ni. Pulang ke rahmatum. Tempat di alam roh kita dulu kita dengan Allah alam ahada. Dia je yang ada. Waktu paling syok kita. Tak rasa kita ni ada alam roh. Kan? Bila cari balik, bersyukur kita faham dah. Maknanya, kita kena duduk balik dengan Allah, tak ada keakuan diri. Tempat yang asli, yang paling best, yang tak ada lebih best lagi. Tu. Kalau surga ke depan, kan? Maknanya kita, tu saya cakap tadi, kita dah sekian alam, kita kena keluar balik daripada sekian alam. Baru kita tahu tempat duduk kita dengan Rabb. Bukan kita ada pun, tak dia dah tenggelam dengan Rabb, supaya kita tak pernah ada pun, yang ada hanya Rabb. Jadi Rabb nak ceritakan dalam sekian alam ni. Ada syurga, ada neraka, ada perhitungan, ada tu semua betul ada. Siapa punya cerita skrip? Allah. Jadi yang risaunya kita tak duduk dengan Allah. Kita masih lagi duduk bergantung dengan selain daripada Allah. Jadi ini skill yang Rasulullah ajar yang kita nak. Sekarang kita nak duduk dengan siapa Mak Ji, dengan perempuan? Kita nak duduk dengan siapa? Itu ala tuju. Beruntung kita. Bukan ni berapa nak dapat pahala ni. Ini tarawih malam ke-12 berapa dapat ni ganjaran dia. Itu janganlah main tu lagi dah. Memang ada, jangan main tu lagi dah. Kita nak dengan apa pun buat. Rabiatul Adawiyah, wali Allah perempuan kata apa? Kalau aku menyembah engkau kerana nak syurga, campakkan aku dalam neraka, azab neraka. Kalau aku menyembah engkau ya Allah kerana takut neraka kau, dudukkan, campakkan aku dalam neraka. Dan jadikan aku ya Allah menyembah aku demi wajahmu. Lain kan? Lain hidup kita nanti. Hidup kita bergantung kepada Allah, bukan bergantung selain. Yang lain semua makhluk, syurga pun makhluk, semua makhluk. Yang tetap kekal wa yabqa wajhu rabbika zul
yang tetap kekal. Haja wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Allah yang maha. Jadi duduk di situ yang maha kekal, tak ada semua. Dia aja. Manusia yang lain semuanya akan binasa. Yang tetap kekal Allah. Jadi alhamdulillah. Ya, boleh. Biarlah sampai waktu tak apa. Biarlah insya-Allah. Terima kasih banyak datang Mak Haji. Saya baru nak tarik handbrake je. Saya nak bagi tahu yang sekarang ni saya bagi peluang pula untuk masing-masing berucap atas apa yang kita dah dapat rasakan. Setelah mendengar YouTube saya ataupun ni dengar ni bukan saya lah, maknanya ini pengalaman daripada Allah bagi pada kita. Kita dengar YouTube atau kita datang ni, macam mana rasa kita untuk kita kongsi kepada pendengar-pendengar YouTube. Ya, supaya mereka yang pendengar YouTube bertambah yakin kepada Allah, hala tuju kita. Insya-Allah ya. Kita bagi peluang untuk saudara-saudari semua, muslimin muslimat yang dihormati, bagi tahu. Ataupun ada pertanyaan atau perkongsian boleh. Insya-Allah. Kita sama-sama dengarkan. Saya rasa senang hati. Tu lagi tadi lagi kat surau, ni cepatlah saya nak datang ke sini nak mendengar. Itulah. Semua langsung daripada bukan pada saya. Itulah rasa macam nak lagi lah. Itulah hidayah Allah. Bersyukur kita. Tapi saya ni tak pandai lah nak bercakap banyak-banyak. Cuma Allah. Kita ni perlu cakap banyak-banyak. Diam tu lebih baik. Kalau diam tu emas. Jadi sebenarnya lebih mulia lagi siapa-siapa yang diam. Tapi kalau kita ucap kasih emas, ucap. Untuk kepentingan perkongsian. Untuk memperingati macam mana rasanya Allah bagi kepada kita, bahagianya. Sedikit sebanyak kita rasakan, ya Allah, betul lah selama ni, ya Allah, Engkau tadi, Engkau lebih penting daripada segala. Jadi macam mati tu lagi nak cepat lah. Ini santapan rohani. Memang dia akan bertambah lagi Allah bagi langsung puas. Kita akan dapat rasa kelazatan, kemanisan. Itulah, terima kasihlah. Sama. Saya gembira lah bila sesuatu yang disampaikan kita dapat rasakan. Rasakan apa? Itu hak Allah Ta'ala bagi. Bukan daripada saya. Alhamdulillah. Siapa nak cakap lagi deh? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya tak ada apa-apa yang cakap lah. Cuma saya doakan semua yang mendengar, semua yang kat sini, Allah leburkan diri. Allah angkat segala hijab-hijab yang menghalang kita kepada Allah. Allah buanglah segala keakuan-keakuan diri kita yang selama ni, yang kita dah lama pegang ni. Biar setiap kali kita ada keakuan diri ni, Allah sentiasa bagi kita sedar, dan kita akan terus beristighfar. Sedar. Bila keakuan diri ni akan sentiasa datang, tapi bila dia datang kita akan sedar. Kita akan muhasabah dan kita akan belajar dari situ. Lama-lama kita akan belajarlah skill. Lama-lama kita akan improve diri kita dari situ. Sebab kita tak akan terus pandai. Semua ni proses, dan kita perlu minta pada Allah lah. Minta pada Allah leburkan diri kita, sentiasa menangislah ke Allah, menjerit ke Allah, ya Allah leburkan diri aku, leburkanlah diri aku ni. Memang kena mintalah leburkan diri ni. Memang kita tak boleh leburkan diri kita ni dengan diri kita sendiri. Hanya Allah saja yang boleh leburkan diri kita ni. Kalau kita tak leburkan diri kita ni, memang binasalah kita. Kita memang tak boleh nampak Allah lah. Selagi kita nampak kita ni memang tak nampak, sampai bila kita tak akan nampak Allah. Kita akan nampak makhluk, kita akan nampak salah makhluk. Kita akan stuck lah, kita akan tersekat lah dekat situ. Itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh barakah ini, majlis kenal diri, kenal Allah. Perasaan saya pada hari ini sangat teruja, sangat gembira. Kerana ini kali pertama saya berada dalam majlis yang dipenuhi oleh para muslimat.
Semoga kita semua menjadi muslimat yang kuat, yang solehah, yang sentiasa dapat meleburkan diri kita daripada sifat keakuan. Satu lagi perkongsian daripada saya, kita jangan sesekali merasa kita ni baik. Kerana apabila kita merasa kita ni baik, itulah sifat keakuan kita. Yang layak menilai kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Latif, Syekh Aziz di atas mengingatkan tentang terima kasih pada air, api dan makhluk-makhluk di sekeliling kita. Terlupa nak mengucapkan terima kasih, padahal kita sesama makhluk sepatutnya berkasih sayang kan. Jadi tak terlintas langsung di dalam fikiran. Jadi itu sebab saya ucapkan terima kasih pada Syekh Aziz kerana mengingatkan kami sekali lagi. Alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi sedikit tentang dengan seseorang guru yang saya belajar di Yaman, tentang kesombongan diri. Jadi dia kata sama juga dengan macam Syekh Aziz cakap tadi. Kata-kata Syekh Aziz tu mengingatkan saya kepada pesanan beliau. Katanya, kamu ingat kamu ni tinggi sangat ke? Mulia sangat ke? Batu tu dah tentu-tentu mulia dari kamu. Sebab batu tu kerjanya sentiasa berzikir kepada Allah. Nasibnya dah tentu-tentu dia lebih mulia daripada kamu. Semua dia kata. Kamu belum tentu setiap masa berzikir. Pasir setiap masa berzikir. Adakah kamu rasa kamu lebih mulia daripada seseorang yang lain? Sedangkan batu, pasir, semua yang ada adalah lebih mulia dari kamu. Bila dia cakap macam tu, kita semua tersentak bahawa kita lupa bahawa sebenarnya makhluk Allah yang lain semuanya berzikir, kecuali manusia yang sangat kebanyakan manusia melalaikan dilalaikan atau melalaikan diri atau dilalaikan. Jadi masya-Allah, apa yang saya belajar, yang saya bertemu dengan Syekh Aziz dan Syekh Latif, masya-Allah, saya rasa macam memang hati sangat tenang dan saya sangat mungkin saya rasa bukan lagi satu saya nak kongsi tentang selama ni saya nak mencari ilmu, saya cari keakuan lah, macam saya cari kebanyakan ilmu. Saya dah belajar 5 tahun belajar, tapi akhirnya macam mana, macam tak logik lah kan. Guru ni suruh saya gini, tinggalkan. Lepas tu saya mencari lagi, belajar lagi beberapa tahun, akhirnya ini Wahabi ni rasanya kan. Lepas tu belajar lagi pun, ya Allah, guru tu sendiri mengaku, dia kata, betul saya mengaku saya Wahabi. Dia kata, siapa yang nak orang kata apa, macam berbincang dengan dia ke kan, boleh silakan. Macam tu lah, dia orang kan suka macam tu. Jadi saya rasa macam, ya Allah, aku ni salah belajar lagi kan. Jadi akhirnya saya angkat tangan, saya cakap, ya Allah, aku ni betul-betul nak mencari Kau. Kau Allah yang agung. Kau satu-satunya Allah, tak ada tempat lain lagi kan. Kalau Kau nak sesatkan aku, Kau boleh je. Tapi aku mohon dengan Kau bahawa jumpakanlah aku dengan seorang guru, jumpakanlah aku dengan guru yang boleh membawa aku kepadamu. Barulah terbuka. Jadi di sini saya nak pesan pada diri saya dan kawan-kawan,
kita terlupa sebenarnya dalam apa perkara juga, kita terlupa nak berdoa pada Allah, nak memohon pada Allah. Sebenarnya itu sangat besar sebenarnya, kan? Kita selalu keakuan lah tinggi kan, kita lupa. Itulah berkongsi itu je saja. Terima kasih Syekh Aziz, Syekh Latif sudi datang ke Melaka. InsyaAllah mungkin dapat datang lagi lain kali, insyaAllah. Saya pun tak tahu nak cakap apa sebab saya pertama kali jumpa dengan Ustaz dengan rakan-rakan yang lain lah. So, apa yang saya nak cakap, yang saya masih belajar lagi. Banyak lagi majlis-majlis ilmu yang saya nak kena hadir. Belajar dengan Ustaz Aziz sendiri. Proses learning lah, itu je. Sufri. Apa rasa Sufri bila dengar pertama talk ni tadi? Perkongsian rasa Nampak jalan tu tadi. dia memang ada rasa tenang tu memang ada kan, sebab saya datang sini pun join pun memang dengan hati yang terbuka lah kan. Lepas tu dengan niat yang nak belajar bersama dengan isteri dengan anak-anak semua kan. Lepas tu cumanya ada part-part yang saya masih lagi belajar lagi, yang masih tak faham lagi lah. Yang sebab ini berkaitan dengan roh-roh semua kan. Itu yang mustahabnya rasa hati tu Ya betul. ada tujuan kita dah tahu Allah. Ya betul. Kita tak perlu banyak. Maksud yang Ustaz sampaikan tu saya faham lah. Apa yang kita buat, apa yang kita melangkah, apa yang kita fikir, semuanya datang daripada Allah. Itu yang nombor satu. Yes. Mengesahkan dia. Betul. Itu alhamdulillah. Itu je. Yang lain kita nanti akan datang Sendirilah. InsyaAllah. Itu sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa ghibul fuqara ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada malam ni, pada malam yang mulia ni, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah Allah Taala meletakkan kita sebagai orang yang sentiasa an zikrillah. Maknanya asyik pada diri dia. Kita asyik, kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti Ustaz Aziz beritahu tadi. Sebelum terzahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala dalam keadaan berasyik. Jadi kita berasal daripada keasyikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dia asyik pada diri dia. Jadi alhamdulillah saya teringat satu perkataan daripada Ustaz Abdul Somad yang mengatakan pasal kisah, saya teringat Ustaz Aziz cakap tadi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya nak menyebut dua binatang, dua binatang yang menyatakan burung pipit tu masa terbakarnya dibakar, burung pipit tu ambil paruh dia yang kecil tu, letak kepada air. Jadi nampak si cicak tu, ni Ustaz Abdul Somad menceritakan balik. Nampak si cicak tu, cicak pun tiup nak bagi besar. Kan? Jadinya sekarang ni cicak mengejek kepada burung pipit tadi tu. Alah, pipit kecil je nak apa? Nak padamkan api. Besar mana engkau? Cicak ni dia ejek kepada burung pipit tadi tu. Jadi saya nak cakap kat sini. Saya nak berkata di sini. Jadilah kita sebagai burung pipit. Yang mana dia bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana dia bersama dengan Nabi Ibrahim tadi. Jangan seperti cicak mengejek-ngejek dan sebagainya. Jadi saya nak cakap kat sini, bersama-samalah dengan orang-orang yang nakkan Allah SWT, terutama kepada orang yang membimbing kita, hati kita ni kepada Allah SWT. Bersama-sama dengan orang tu, dia boleh guide kita, bukan daripada dia tapi daripada Allah.
Kenapa nak menghina dan sebagainya? Jadi daripada kita tak tahu kan, alamal insana malam yang Allah Taala letakkan kepada dia pengganti Rasulullah SAW untuk membimbing hati kita bawa kepada Allah kan. Itulah, biarlah kita jadi seperti burung pipit tadi, kita bersama kan, bersama kita mendengar ni menjadi yang dikata Allah Subhanahu Wa Taala ni sami'na wa ata'na. Kita jangan nak press kepada otak kita ni nak faham, jangan press kan, jangan press. Jadi kita jadi pendengar yang baik, sami'na wa ata'na. Jadi pendengar yang baik je. Saya kagum dengan pendengar-pendengar YouTube sebenarnya. Ada pendengar YouTube kat sini? Siapa nama isteri tu? Saudara apa? Puan apa? Aziana. Isteri kan? Pendengar YouTube. Haji Mokhtar, pendengar YouTube. Ada lagi yang pendengar YouTube yang lain. Saya kagum melihat sebab dia menjadi pendengar yang baik. Sebab tu dia dapat wa'ata'na. Dia jadi pendengar yang baik. Kan? Tak ada nak berbala-bala. Sebab apa? Kan? Sebab itulah yang Allah Ta'ala kata. Jadi pendengar yang baik. Kan? Bersama-sama dengan orang yang guru yang membimbing kita ni untuk bawa hati kita kepada Allah. Kan? Dia pun tak ada keakuan diri. Dan jadi kita bersama dengan dia. Kan? Macam ibarat dia bawa bas, kita menumpang bas dia. Kan? Menumpang. Kita tak ada kenderaan apa. Kita tak ada apa. Kita tak ada kenderaan. Kita menumpang. Jom naik bas hidayah. Jom naik. Kita tumpang naik bas tu. Agar kita dapat bersama-sama meyakini bahawa yang ada hanya Allah. Kita tetap dengan hala tuju mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat. Orang yang nak nafikan keakuan diri, dia berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada dalam pelukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itulah yang saya nak berkongsi di sini agar kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perkara sebegini dah lama kita tinggalkan. Saya ulang dengan anak saya, dengan isteri saya, benda ni yang kita dah tinggalkan banyak. Kenapa kita tinggalkan? Allah Ta'ala tak tinggalkan kita. Ustaz kata tadi, Allah Ta'ala tidak berpaling dengan kita. Tapi kita kenapa berpaling dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak ada juga rasa keakuan diri itu. Saya memang bertahun-tahun memang susah benda ni. Tapi fa inna ma'al usri yusra, Allah Ta'ala beritahu, inna ma'al usri yusra. Baik kita tempuh jalan ni. Baik kita masuk medan perang ni. Baik kita masuk. Kan? Ada orang dah masuk dalam medan perang ni tapi dia patah balik. Tapi pasti Allah Ta'ala akan bagi nikmat. Dia akan masuk balik. Jadi berperang dia. Dia berperang dalaman tu. Perang dalaman tu yang paling penting. Menafikan segala keakuan diri kita. Jadi sekali lagi saya nak cerita. Sekali lagi saya nak memberitahu bahawa jadilah seperti yang Ustaz Abdul Somad beritahu tadi tu. Burung pipit tadi tu. Dia bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi tu. Jadi Allah Ta'ala memandang kepada ahsanu amala. Ahsanu amala tu apa dia? Orang yang sentiasa menafikan keakuan diri. La ilaha illallah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita, teman-teman kita tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, semua daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain nak mengajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Cukup sempurna. Jadi di situlah kesimpulannya, maknanya tak ada lain lah hala tujuan kita. Nabi Muhammad SAW tak ada lain tujuannya, iaitu mengajak kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Apa pun kita mundar-mandir ke tepi ke tengah, apa pun hidupan kita, masuk ke alam apa pun kita, masuk alam barzah, alam padang mahsyar, tetap ada tujuan kita mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Jadi di dunia lah tandanya.
Di dunia lah maknanya kita bersungguh-sungguh mengesakan Allah, bukan kita, tapi dialah yang mengesakan diri. Kita tak pernah hidup. Jadi kehidupan ni adalah cerita Allah. Yakin ni. Kalau kita masih lagi tak yakin, kita rasa kita ada lagi kuasa, Allah pun ada kuasa, ada dua, mana kita belum meyakini lagi. Dia kosong betul-betul, tak ada langsung satu habuk pun ada pada kita. Semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita olahkan lagi. Ya, banyak lagi skill-skill yang Allah akan ajar pada kita. Itu skill-skill yang Allah nak ajar tu langsung daripada Allah. Bila kita yang mana kita dah dapat, kita amalkan dalam hidup kita, maka Allah akan hantarkan lagi yang belum kita ketahui di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai situ dulu ya. Insya-Allah nanti ada kelapangan lagi masa lain, kita izinkan Allah kita sama-sama lagi. Jadi terima kasihlah perhatian semua dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Masih lagi rasa ada keakuan diri, wa'fu minkum. Tapi saya tidak ada lain. Saya datang sini semata-mata saya nampak iaitu Allah lah yang nyusun dan berjalankan. Dia semua cerita dia. Saya nak sempurnakan hidayah apa yang Allah bagi, iaitu saya tak mau ada rasa keakuan diri. Nak jaga kesempurnaan hidayah yang Allah bagi adalah minta pada Allah tetap jaga diri kita, jangan ada rasa keakuan diri. Itu yang Saidina Abu Bakar Siddiq, dia istiqamah tu menjaga diri jangan sampai ada keakuan diri. Istiqamah, berterusan, bersungguh-sungguh minta Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.